Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera to all students di HT01 and also di HT02. We continue our lesson on the ecosystem concept. Before this, on the previous video, we learned about the lake ecosystem. Right now, we focus for another ecosystem to understand about the ecosystem concept. In this lesson, we are focused on terrestrial ecosystem. Kalau sebelum ni kita fokus kepada aquatic iaitu tasik, sekarang kita akan fokus kepada daratan, terrestrial ecosystem. Nah, kita akan meletakkan fokus kita kepada tropical rainforest. Tropical rainforest is a most productive ecosystem. Dia terletak at the equator region with the heavy rainfall. So, sebagai kita nampak, dia berada di kawasan Khatulistiwa, di mana Malaysia adalah salah satu negara yang terlibat dalam tropical rainforest. Kalaulah kita belajar tentang tasik tadi, lake ecosystem, we are focused how the lake is zoned berdasarkan 3 kriteria, iaitu light penetration, sum of light penetration. The second one adalah berdasarkan distance from shore and water depth. Dan yang ketiga adalah berdasarkan open water. Untuk tropical rainforest ecosystem, we discuss about stratification. So, kita tak panggil dia sebagai zone. Kita panggil dia sebagai stratification. So, untuk hutan hujan tropika ini, kita akan tengok bagaimana kita stratify the layer of the tropical rainforest. Jadi ada 5 kesemuanya main layer yang ada pelbagai biotic component and abiotic component. Jadi pelajar, kita lihat yang pertama sekali adalah kawasan yang dinamakan sebagai ground layer. The second one adalah shrub, diikuti oleh understory, diikuti oleh canopy dan emergent. So, stratification of the rainforest ecosystem ada 5 strata. Jangan panggil 5 zone ya, kita panggil 5 strata. Yang pertama ground layer ataupun forest floor. Yang kedua adalah shrub, diikuti understory, diikuti oleh canopy dan yang paling tinggi adalah emergent. So, kita akan nampak berdasarkan ketinggian tumbuhan, maka tropical rainforest dibahagikan mengikut 5 strata utama ini. So, kita lihat berdasarkan strata daripada bawah terlebih dahulu. At the ground layer, dia mempunyai satu plant yang dinamakan sebagai bryophyte. So, ni lumut-lumut yang kita belajar kan. Dan dia menerima sunlight yang paling rendah, hanya 2%, disebabkan berada di kawasan forest floor di mana atas tu penuh dengan daun-daun pokok, di mana jumlah cahaya matahari yang sampai adalah rendah. Dekat sini berlaku banyak proses decomposition, ataupun decay, decaying. So, di sini dipenuh dengan hidupan-hidupan untuk decay the plant atau animal matter. Contohnya millipede dengan termite. Diikuti oleh shrub. Shrub ini di atas juga menerima sunlight yang rendah ya, less sunlight. Dia mempunyai young plant dengan leafy herbaceous plant, iaitu fern. Fern ni yang kita tengok, fern tu adalah paku pakis rendah saja. Di sini juga terdapat beberapa reptile ataupun ant. Understory semakin tinggi. Kalau kita tengok contoh pokoknya adalah palm tree, pokok kelapa ya. So, ini melibatkan plant yang growing beneath the forest canopy. Dia ada pokok yang boleh tumbuh di bawah tahap canopy. So, di sini adalah menerima percentage of light yang agak okey lah, namun masih lagi rendah. Sebab dia dilindungi oleh pokok-pokok kanopi yang lebih besar. So, di sini terdapat hidupan haiwan iaitu burung-burung, small bird, ataupun honeybee yang membina sarang di kawasan pokok-pokok yang bertahap understory. Semakin tinggi pokok itu adalah pokok canopy layer, yang pokok yang tinggi,
There are 3 branch that often dense cover the other plant. Dia ada pokok-pokok yang bercabang yang mempunyai cabang yang sangat besar yang akan menutup kawasan-kawasan hutan. So bawah daripada kanopi ini gelap biasanya. Di sini ada contoh-contohnya adalah petai. Kita kalau masuk hutan, pokok-pokok ni akan adalah pokok petai dan juga ada tumbuhan-tumbuhan yang menumpang iaitu epiphyte. Dia tumpang pokok-pokok tinggi ini. Pokok-pokok balaknya rendah ni ya. So dia ada monkey dengan birds. Dekat sini ada monkey dan juga birds yang besar sikit yang duduk kat kawasan tersebut. Di atas canopy layer iaitu 40 meter. Kalau kamu tengok 40 meter ni tinggi ya. Iaitu emergent layer. Dia ada small number of plant. Tak banyak pun pokok-pokok yang macam ini. Tapi dia sangat besar. So ini adalah emergent layer. Dia receive the greatest amount of sunlight. Ya. Dan low humidity and strong wind. Contoh pokok adalah pokok balak iaitu tualang tree. Di sinilah terdapat eagle dan juga burung-burung yang lebih besar ya, yang berada di kawasan emergent layer. So kita boleh perhatikan kalau hutan hujan, biasanya kalau manusia kita berjalan di sini sahaja ya. This is a ground layer. Di sini ada banyak semut and di mana dia ataupun serangga yang boleh menguraikan matter. Matter ni bahan buangan ya, matter iaitu matter tumbuh haiwan, najis-najis haiwan atau bangkai haiwan ataupun daun-daun yang gugur. So dia kawasan yang kurang cahaya. Kalau kita berjalan dalam hutan tebal, kawasan ni gelap. Kita bercakap tentang hutan tebal ya. Kemudian terdapat shrub layer di mana ada fern. Ni nampak ya, ni fern. Kawasan shrub layer ada fern. So di sini juga masih lagi ada semut ataupun ada reptile. Berikutnya kita ada understory. Pokok-pokok berdasarkan pokok palm ya. Pokok kelapa, pokok palm. Kat sini juga ada haiwan, birds ataupun honeybee. Kemudian kita ada canopy yang biasanya paling dense, paling padat canopy ya, ni paling padat. Bawah pada kanopi ni gelap. So yang ni menerima cahaya yang banyak kanopi. So di sini ada burung-burung besar sedikit ya, ataupun ada monkey, ataupun ada juga ya tupai terbang ni. Dan di atas ni ada eagle iaitu melibatkan emergent layer hampir 40 meter tinggi dia ya. Ni pun tinggi dia 30 meter. So ini yang kita bercakap tentang strata. So ini strata, dan strata. So itu saja pelajaran kita berkaitan dengan konsep of ekosistem. Lepas ini kita akan fokus. Nah, kita tahu bahawa ekosistem bila kita nak study dia selain daripada konsep tu, kita kena tahu berdasarkan 2 perkara. Yang pertama energy flow dan juga nutrient cycle. So energy flow kita akan study pada next lesson. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua pelajar.